A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat meneruskan kuliah Maghrib bulanan kita yang bertajuk pengukuhan akidah menerusi mukjizat Al-Quran dan Sunnah Nabi daripada sudut saintifik. Jadi tuan-tuan, ya, bila saya menyebutkan tentang pengukuhan akidah, ya, tujuannya adalah untuk kita meningkatkan keyakinan kita kepada kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan bermakna kita tidak yakin. Ya, alhamdulillah, ya, kita memang meyakini bahawa Islam adalah agama yang benar. Namun demikian tuan-tuan, apabila kita dapat melihat bukti, maka kita akan bertambah-tambah keyakinan kita, insya-Allah. Dan apabila, ya, keyakinan kita bertambah, maka kepatuhan kita kepada syariat Islam atau peraturan-peraturan Islam akan menjadi lebih baik. Dan dengan melaksanakan syariat Allah, maka terbinalah akhlak yang mulia, tuan-tuan, ya. Jadi maknanya akhlak dalam Islam ini asasnya ialah akidah. Ya, kerana akidah ini dia memberi motivasi atau kekuatan kepada kita untuk melaksanakan surah Allah dan menjauhi larangannya. Sebab itu tuan-tuan, ya, yang kita datang solat berjamaah, ya, setiap kali solat fardu itu yang mendorong kita melakukan solat jamaah itu kerana akidah kita. Ya, mengapa kita pergi haji? Walaupun pergi naik haji itu bukan satu perkara yang mudah, yang mendorong kita melakukannya ialah akidah kita, tuan-tuan. Mengapa orang-orang Islam tidak berjudi? Ya, kerana itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ya, yang dilarang kita tidak lakukan, yang disuruh kita lakukan. Itu asasnya ialah akidah. Jadi tuan-tuan, ya, untuk kita lebih yakin, kita kalau dapat kita nak lihat bukti, kita rujuk kembali kepada sirah, kepada Al-Quranul Karim, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah untuk melihat akan bukti kekuasaan Allah. Seperti mana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 260 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Sadaqallahul azim. Jadi ayat tersebut bermaksud apabila berkata Ibrahim kepada Tuhannya, Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Tidakkah kamu percaya? Aku percaya, tetapi aku nak tenangkan hatiku. Itu dialog di antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab Allah bercakap kepada Nabi Ibrahim secara langsung, tidak menerusi perantaraan malaikat Jibril alaihissalam seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ya. Namun tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihissalam masih nak tengok bukti akan kekuasaan Allah. Nabi Musa alaihissalam mohon pada Allah nak tengok zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam adalah Rasulullah yang mana Allah bercakap secara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi bagi kita, tuan-tuan, bagaimana, ya, kita ini, tuan-tuan, ya, orang-orang biasa, pastinya banyak persoalan-persoalan yang ada dalam minda kita, tuan-tuan. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji sebenarnya, tuan-tuan. Kalau kita membaca Quran ayat 53 surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menunjukkan bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Allah Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim
hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sadaqallahul azim. Maksud ayat tersebut, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami pada ufuk-ufuk dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas kepada mereka bahawa ia, yakni Quran, adalah benar. Tidakkah cukup bagi kamu bahawa sesungguhnya dia menjadi saksi kepada segala sesuatu? Maknanya tuan-tuan, apabila kita membuat pemerhatian, ya, kajian-kajian, penyelidikan yang mana perkara ini memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita membaca Quran tuan-tuan, banyak ayat Quran yang menyuruh manusia melihat dan berfikir. Yang biasa yang kita dengar, ya, dalam surah Al-Qiyamah ataupun dalam surah yang lain-lain, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yara ila, dalam surah Al-Mulk contohnya tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yara ila tayri fawqahum safatin wa yakbid. Tidakkah mereka memerhatikan burung ketika ia mengembang dan mengatupkan sayapnya? Ya, siapa yang menahannya daripada jatuh? Ya, ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Ya, siapa yang menahannya daripada itu kecuali Ar-Rahman? Tuan-tuan, ya, bila kita keluar daripada masjid atau kita keluar daripada rumah, kita tengok burung, kita duk fikir macam mana burung tu boleh terbang. Benda ni tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan, anak-anak kita yang belajar ilmu sains, biologi tingkatan 4, dia mula belajar mekanisme atau cara bagaimana burung terbang, tuan-tuan, dan Allah Ta'ala pun, menceritakan kepada kisah-kisah, apabila Allah Ta'ala menegur manusia yang ragu-ragu dengan hari kebangkitan semula. Contohnya tuan-tuan, dalam surah Al-Hajj Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibi minal ba'ts, kalau kamu menaruh keraguan terhadap hari kebangkitan semula, fa inna khalaqnakum min turab, kami jadikan kamu daripada tanah, thumma min nutfatin, thumma min 'alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghaira mukhallaqatin linubayyina lakum. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala gandingkan ayat yang menyebut tentang perkara sam'iyat. Bila saya sebut sam'iyat, adalah perkara-perkara yang tidak boleh dibuktikan dengan akal kita, yang diceritakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Allah Ta'ala gandingkan sesuatu yang tidak kita boleh buktikan dengan akal dengan sesuatu yang kita boleh kaji, kita boleh lihat, kita boleh siasat, yang mana anak-anak kita di tingkatan 4 pun mulai belajar. Tingkatan 3 lagi tuan-tuan, proses kejadian manusia dalam rahim ibu, mula dipelajari oleh anak-anak kita atau cucu-cucu kita yang belajar di tingkatan 3 mula tuan-tuan. Subhanallah tuan-tuan. Jadi apabila mereka membuat kajian dan penyelidikan tuan-tuan, dan mereka melihat apa yang Quran kata, maka mereka akan kata, betul lah Quran. Macam mana Quran tahu ini? Quran tahu sebab Quran kalam Allah. Ya tuan-tuan. Jadi malam ini tuan-tuan, mari kita tengok satu tuan-tuan yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dalam dunia serangga. Yang mana tuan-tuan, dalam Quran Allah Ta'ala ceritakan banyak hal-hal berkaitan dengan serangga tuan-tuan. Tuan-tuan boleh perhatikan di sini. Contohnya, Allah Ta'ala cerita tentang labah-labah, Allah Ta'ala cerita tentang nyamuk, Allah Ta'ala cerita tentang lalat, Allah Ta'ala cerita tentang semut, Allah Ta'ala cerita tentang belalang, Allah Ta'ala cerita tentang anak-anak. Tuan-tuan, anak-anak Allah Ta'ala ceritakan dalam kisah Nabi Sulaiman AS. Tuan-tuan, kalau kita tidak kaji, kita tak tahu macam mana sifat anak-anak tadi tuan-tuan. Baik, jadi malam ini tuan-tuan kita tengok kisah tentang semut tuan-tuan. Jadi semut ini tuan-tuan, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml. Surah An-Naml, surah semut tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, surah ini tuan-tuan perhatikan, surah nombor 27. Tuan-tuan, surah ini dia ada kaitan rapat dengan surah Bara'ah, surah nombor 9. Sebab surah Al-Bara'ah ni atau surah Taubah, dia tak ada basmalah. Tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak ada. Tetapi bismillah yang basmalah yang tidak ada di dalam surah Al-Bara'ah ni tuan-tuan, atau surah Taubah ni, dia muncul
ya, di dalam surah An-Naml pada ayat nombor 30. Dan dia ada kaitan pula dengan surah Al-Mudaththir, sebab dalam surah Al-Mudaththir Allah Ta'ala menyebut alaiha tis'ata asyar, di atasnya 19. Alaiha tis'ata asyar ini pada ayat nombor 30 surah surah Al-Mudaththir. Dan pada ayat nombor 30 surah An-Naml Allah Ta'ala menyebut innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Dan surah An-Naml itu ialah 19 surah, mulai surah Taubah sampai surah An-Naml, semua jumlahnya ialah 19 surah, tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan campurkan nombor 1 sampai nombor dia 9 sampai 27, dia punya jumlah campuran 342, tuan-tuan. Ya, dan 342 itu adalah, tuan-tuan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ialah bilangan perkataan di antara dua basmalah dalam surah An-Naml, tuan-tuan, hinggalah ayat nombor 30 yang menyebut innahu min Sulaiman wa innahu, sampai hu itu, tuan-tuan, ya, sampailah mula surah An-Naml itu jumlah perkataannya ialah 342. Baik, tuan-tuan, tak apa, ya. Itu nanti kalau tuan-tuan belum dengar lagi saya nak ceritakan. Jadi ini disebut sebagai ijazul Quran, atas sesuatu yang menakjubkan tentang Quran atau mukjizat Quran, tuan-tuan. Baik, kita tengok, tuan-tuan, surah An-Naml ini surah nombor 27, ya, tuan-tuan, ya. Baik, bilangan ayat dia, tuan-tuan, ialah 93. Tuan-tuan tengok di bawah tu, saya bulatkan dengan warna merah, itu ialah 93. Tengok sekali lagi, tuan-tuan, ya. Dia punya nombor surah 27, dia punya bilangan ayat, ya, ialah 93. Surah ini bermula dengan huruf muqatta'ah. Ini istilah, tuan-tuan, yang saya percaya tuan-tuan tahu. Muqatta'ah maknanya yang ringkas. Bila Allah Ta'ala kita bermulakan surah itu dengan ayat-ayat muqatta'ah, tuan-tuan, biasanya Allah Ta'ala ceritakan tentang Quran. Contohnya dalam surah ini, tuan-tuan, dia mula dengan huruf Tasin. Tengok, tuan-tuan, Tasin. Tengok balik, tuan-tuan, dalam surah ini dia mula dengan Tasin. Baik, sekarang ni, tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan cuba kira berapa bilangan huruf ta dalam surah ini. Itu, tuan-tuan, dia punya Tasin ini, ya. Ini Tasin. Ini permulaan ni. Dan, tuan-tuan, kita kira berapa bilangan huruf ta dalam surah An-Naml. Mari kita kira, tuan-tuan. Saya nak tengok tuan-tuan jenuh ke tidak. Satu, ya. Tengok, tuan-tuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Semuanya 27, tuan-tuan, Dan selepas kita jenuh mengira sampai 27 huruf ta, tuan-tuan, kita kena fikir macam mana surah nombor 27 yang dimulai dengan huruf ta dan mulai dengan huruf muqatta'ah, ta sin, bilangan huruf ta sama dengan nombor surah dia. Belum cukup lagi, tuan-tuan. Mari kita tengok sekali lagi, satu lagi. Berapa bilangan huruf sin? Ini lagi banyak, tuan-tuan. Ya, cuba tuan-tuan kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kiralah tuan-tuan, saya dah jenuh. Sampai ujung sana tuan-tuan, jumlah huruf sin ialah 93. Tuan-tuan, tuan-tuan kira pun jenuh ya? Allah Ta'ala jenuh kan tuan-tuan? Allah Ta'ala tak jenuh. Ini ialah kalam Allah. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita akan ijazul Quran, mukjizat Quran, yang mana bilangan huruf ta sama dengan nombor surah dan sin sama dengan bilangan ayat tuan-tuan. Ya, tuan-tuan nak buat ayat dengan bilangan huruf sin sama dengan bilangan ayat tuan-tuan ya. Sin itu sama dengan bilangan ayat. Kalau zaman sekarang tuan-tuan dia boleh buat mungkin bertahun-tahun nak buat ayat yang berlainan, tapi pada zaman itu tuan-tuan mana ada komputer mana ada kertas untuk disimpan. Kalaulah ada orang menuduh bahawa ini adalah tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tahu tuan-tuan tidak mungkin Quran dikarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlah huruf sin ialah 93 tuan-tuan Saya nak kira ni pun ambil masa tuan-tuan 93 tuan-tuan Baik. So satu yang menakjubkan tuan-tuan. Baik, sekarang kita tengok. So tadi tuan-tuan bilangan huruf ta 27, sin 93. Dan kemudian kita tengok jumlah ta dengan sin ialah 120. Saya akan kembali pada sini kemudian tuan-tuan. Dan dalam ayat 26 tuan-tuan, dalam ayat nombor 26 surah An-Naml, ia bermula dengan perkataan Allah. Allah. Jadi dalam 93 ayat itu, satu-satunya ayat yang bermula dengan Allah ialah ayat 26. Tuan-tuan, mari kita kira berapa bilangan perkataan Allah. Berapa bilangan huruf di dalam ayat ini tuan-tuan Saya dah tunjukkan begini tuan-tuan bilangan huruf dia ialah tuan-tuan 27 huruf. Tuan-tuan boleh kira sendiri kat rumah tuan-tuan alif lam lam ha lam alif ila alif lam ha alif lam alif ha waw ra ba alif lam a ain ra shin alif lam ain za ya mim. Semua itu ada 27 huruf. Baik. Ayat ini bermula dengan Allah tuan-tuan perkataan Allah. Berapakah bilangan perkataan Allah dalam surah An-Naml? Jawabnya tuan-tuan satu saya dah kirakan ni tuan-tuan. Kita nak kira jenuh juga ni jumlah nama Allah dalam surah An-Naml itu ialah 27 tuan-tuan. 27 perkataan Allah atau nama Allah disebutkan dalam surah An-Naml ni tuan-tuan Apakah semua ini sesuatu yang berbetulan tuan-tuan? Tidak mungkin tuan-tuan Ia adalah kalam Allah. Begitu rapi sekali Allah Ta'ala menyimpulkan Quran ni tuan-tuan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. 27 semua tuan-tuan Baik, kembali kepada tadi tuan-tuan. Huruf ta dengan sin. Ta 27, sin 93. Kalau kita campurkan, kita dapat 120. Macam tadilah. Sekarang kita tengok tuan-tuan abjad Arab ini ada nilai dia. Sebab semasa Quran diturunkan, sistem nombor yang kita gunakan sekarang memang tidak ada. Tidak ada tuan-tuan Jadi orang-orang Arab dan seluruh dunia tidak menggunakan sistem nombor yang kita gunakan zaman sekarang. Jadi mereka menggunakan abjad dia, dan abjad mereka ni ada nilai. Baik. Kita tengok perkataan semut dalam bahasa Arab ialah namlu. Tuan-tuan ini dia. Tuan-tuan tengok nun, mim, lam. Baik. Nun, mim, lam. Namlu. Sekarang kita tengok ni tuan-tuan. Nun, mim, lam. Nun nilainya berapa? 50. Mim nilainya 40. Lam nilainya 30. Kalau kita campurkan dapat 120 tuan-tuan.
Apakah kini satu kebetulan tuan-tuan? Tidak mungkin. Semuanya yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, tuan-tuan, dia bukan kebetulan. Itu adalah ijazul Quran, tuan-tuan. Sesuatu yang menakjubkan tentang Quran. Mari kita tengok, tuan-tuan, ya. Ayat ini, tuan-tuan, ya. Ini ayat yang mana Allah Ta'ala ceritakan kisah Nabi Sulaiman dengan semut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sadaqallahul azim. Maksud ayat ni, tuan-tuan, ini ayat nombor 18 surah An-Naml, ya. Maksud ayat ni ialah hingga apabila mereka, hatta iza atau ala wadin nam, hingga apabila mereka, yakni bala tentera semut ni sampai di lembah semut. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum, maka berkatalah seekor semut. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca terjemahan Quran, biasanya terjemahan Quran akan sebut maka berkatalah seekor semut. Tuan-tuan, dia akan sebut seekor semut. Dan ni, tuan-tuan, saya punya tuan-tuan tahu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ni ada muannas muzakkar ni, ya, jantan betina. Betul tak, tuan-tuan? Ana, anta, anti, huwa, hiya, hum, hunna, ya, dan sebagainya, tuan-tuan. Itu ialah ganti nama, dhamir dia, tuan-tuan, ya. Qalat namlatu ya ayuhan nam, maka berkatalah, kalau nahu bahasa Arab, maka berkatalah seekor semut betina. Qalat namlatun. Qalat, ya, kalau jantan qala, betina qalat. Namlatun, berkatalah seekor semut betina. Dan semut betina ini memberi arahan, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum, wahai semut-semut, masuklah kamu ke dalam sarang kamu. La yahtimannakum Sulaiman, nanti kamu tidak diinjak oleh Sulaiman, wa junuduhu, dan tenteranya, wa hum la yashurun, dan yang mereka tidak sedar. Mereka tidak sedar. Maknanya, tuan-tuan, yang number one, semut betina yang bercakap. Yang kedua, semut boleh memberi arahan kepada, ya, semut-semut lain. Yang ketiga, semut betina ini dia kenal Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan, maaf, ada orang mempersendakan kisah semut bercakap. Di kalangan mereka yang anti-Islam mengatakan bahawa semut tidak bercakap. Semut berkomunikasi dengan suara. Semut berkomunikasi dengan sejenis hormon. Nama hormon itu fermon, kata mereka lah, tuan-tuan. Tapi tak apa, nanti saya akan sampai kepada bahagian itu. Baik, tuan-tuan, ya. Jadi kalau kita tengok dalam konteks bahasa Arab, maka bermakna yang bercakap itu semut betina. Ingat, tuan-tuan, semut betina. Dan semut betina itu memberi arahan kepada para semut, tuan-tuan. Dan saya nak ajak tuan-tuan untuk memperincikan istilah bahasa Arab yang disebut, ya, khatama. La yahtimannakum hatama. Apa makna hatama, tuan-tuan? Khatama ni bermakna pijak dan hancurkan, pecahkan. Gitu, tuan tengok ini, ya, to break, pecahkan, tuan-tuan, ya. To break makna pecahkan. Ini istilah bahasa Inggeris, tuan-tuan, ya. Saya ambil dalam internet. Saya pun ada kamus ni dulu, tuan-tuan, tahun 78 saya beli dulu, tuan-tuan. Baik, ini memberi gambaran, tuan-tuan, tentang struktur badan semut. Sebab kalaulah yang dipijak itu macam cacing, tuan-tuan, dia tak pecah, dia penyek aja. Semut ini, tuan-tuan, adalah, ya, satu kumpulan arthropoda. Dalam bahasa sains disebut arthropoda.
Maksud arthropoda ialah dia punya tulang, dia rangka dia di luar, otot di kat dalam. Nampak tuan-tuan? Macam kita ni tuan-tuan, ya, kita punya otot di kat luar, semua kita dibalut dengan otot, dalamnya baru tulang. Tapi bagi semut yang tergolong dalam haiwan arthropoda, dia punya tulangnya di luar, dia panggil dia punya kerangka dia di luar, dalamnya baru ada otot, ya. Tengok tuan-tuan, ya, kalau tuan-tuan tahu bahasa Inggeris, saya percaya tuan-tuan semua tahu bahasa Inggeris. To break, go to pieces, to be broken, to be smashed, ya, be shattered. Tuan-tuan, ini menggambarkan, ya, sifat badan semut. Dan sifat badan semut ni tuan-tuan, dia begini, ya. Tuan-tuan tengok. Ini yang saya maksudkan, dia punya badan dia punya rangka dia di luar, tuan-tuan tengok ni, ya. Rangka dia di luar. Jadi kalau rangka di luar tuan-tuan, dipijak dia pecah. Macam tuan-tuan tak pijak lampu apa namanya? Lampu fluoresan ni tuan-tuan terpijak. Dia pecah pop gitu tuan-tuan. Dan ya, kalau tuan-tuan ada dengar lah tuan-tuan, ya, macam mana, ya, orang memecahkan dia punya rangka. Ini rangka dia sama, dia punya arthropoda juga, ya tuan-tuan, sama dia punya jenis dia tuan-tuan. Ini ketam tuan-tuan, ya. Jap. Okey tuan-tuan, ya, tak dengar tu, dia pecahkan dia. Ya. Itu dia crack, pecah. Ya. Baik tuan-tuan, ya. Jadi itu istilah yang digunakan dalam Quran, perkataan hatama tuan-tuan, menunjukkan badan semut itu dia, ya, mempunyai rangka di luar tuan-tuan, ya. Baik. Sekarang kita tengok tuan-tuan, ya. Dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala ceritakan tentang kepintaran semut, sebab dia faham, dia tahu, ya, yang itu ialah Nabi Sulaiman. Maknanya semut itu kenal tuan-tuan, ya. Dan semut ini memang binatang yang bijak. Ini satu contoh tuan-tuan, ya, bagaimana semut di Indonesia. Dia ambil dia punya video ni daripada Indonesia tuan-tuan. Bagaimana semut ini dia boleh menternak, ya, apa namanya, sejenis serangga yang dia menyedut gula atau glukos daripada pokok-pokok yang lembut tuan-tuan, ya. Jadi ada sejenis serangga tuan-tuan, kalau dalam istilah sains disebut aphids, APHIDS. Aphids ni tuan-tuan, dia akan cari dia punya tempat yang lembut untuk dia cucuk dia punya belalai dia tuan-tuan, proboscis, dia sedut ke glukos, dan glukos tu tuan-tuan berlebihan, semut akan gunakan, akan ambil dia punya gula tersebut, dikumpulkan dan dibawa balik ke sarang. Jadi semut-semut ini tuan-tuan, dia akan membela, ya, binatang kecil ini tuan-tuan, ya, macam kita ternak lembu lah tuan-tuan, ya. Kalau kita ternak lembu, kita ambil susu lembu. Jadi yang semut ini dia ternak aphids ini untuk didapatkan gula yang disedut daripada pokok tuan-tuan, ya. Dan satu lagi yang, ya, istilah yang digunakan oleh saintis, what baffled the scientist, apa yang menakjubkan saintis ialah semut-semut ini sebenarnya dia boleh kesan cuaca. Bila nak hujan saja, semut-semut ni akan bawa, ya, dia punya binatang ternakan dia di bawah perlindungan daun-daun. Tuan tengok, ya. Tak bunyi kuat ke dia punya suara kat sana. Baik tuan-tuan, ya. Yang dikatakan semut ini dia pandai mengesan hari nak hujan di sini tuan-tuan, ya. Dia dah bawa perlindungan. Cerdik semut ni rupa-rupanya tuan-tuan. Baik, sekarang kita tengok semut dia juga boleh membina dia punya tempat tinggal mereka yang saintis sebut megalopolis. Maknanya berbanding dengan tubuh badan semut itu, dia sangat besar tuan-tuan, ya. Ya. Jadi tuan-tuan tengok, dimasukkan 30 tan
simen ke dalam lubang semut sebab dia nak kajinya tuan-tuan. Bila simen-simen itu dah keras, maka dikorek keliling kawasan ya, tempat penempatan semut tadi tuan-tuan. Dan ya, apa yang saintis temui tuan-tuan, dia besar macam ni tuan-tuan, perhatikan tuan-tuan ya. Ni kawasan ni besar. Dibandingkan dengan badan semut tuan-tuan, memang tempat ni sangat besar. Dan penempatan semut ni tuan-tuan, dia macam ada highway. Tuan-tuan, dia tempat dia tinggal ada, tempat dia simpan makanan ada, tempat dia menghilangkan ventilation ni tuan-tuan ya. Udara bersih masuk, udara kotor keluar. Seolah-olah semut-semut ini ada pakar-pakar. Kalau kita ada jurutera tuan-tuan, ada arkitek dan sebagainya ya, tak kalau semut ini tidak ada. Kalangan mereka yang pintar-pintar ini tuan-tuan ya, untuk mereka merangka dan merancang penempatan yang mereka nak duduk tuan-tuan. Itu semut. Dan satu lagi tuan-tuan, semut-semut ini pula ya, dia boleh guard kawasan tempat tinggal mereka ya. Jadi tuan-tuan, dia ada special guard, ada pak guard dia. Dan bila ada penceroboh nak masuk tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan ialah ya, mereka akan siasat ya, penceroboh tersebut ya, dia akan siasat tuan-tuan dan kalaulah yang menceroboh itu tidak dapat memberi pengenalan diri dia tuan-tuan ya, maka akan berlakulah ya, pergaduhan di antara semut pak guard dia ni dengan semut-semut yang nak menceroboh tuan-tuan. Perhatikan di sini tuan-tuan. Itu dunia semut tuan-tuan. Okey, tak apa jugalah tuan-tuan ya. Kita tak pernah tahu. Tapi akhirnya tuan-tuan, ada berita penyelidikan tahun 2009 yang menunjukkan semut bercakap. Ini kita tak pernah tahu kan tuan-tuan, semut bercakap. Dan berita ini keluar dalam akhbar-akhbar di Britain tuan-tuan kan. Ya. Dan saya sebutkan tadi tuan-tuan, ada kalangan yang anti-Islam memperlekehkan Quran, mengatakan bahawa cerita tentang semut bercakap dalam Quran ini sebenarnya diambil daripada cerita-cerita kanak-kanak atau cerita orang-orang Arab. Yang macam kalau kita tuan-tuan kan, masa kita kecil-kecil dulu ada cerita dalam radio ya, sang kancil boleh bercakap tuan-tuan ya. Sebagai contoh saya bagi contoh tuan-tuan, cerita itu dikaitkan dengan Nabi Sulaiman. Dia panggil Raja Sulaiman ya, ketika mereka nak ya, sang kancil ini nak menyeberangi sungai kan ya, dia panggil buaya-buaya itu dengan nama sang rokam. Kata Nabi apa ni, Raja Sulaiman nak memberi makan, contohnya lah tuan-tuan. Jadi yang penting di sini tuan-tuan, kalangan mereka yang anti Islam ni, dia menggunakan ini hujah untuk menyerang Quran. Tapi tuan-tuan, rupa-rupanya kajian-kajian yang dibuat oleh saintis tahun-tahun 2009 ya tuan-tuan ya, menunjukkan semut benar-benar bercakap. Getting it off their chest. Dia bangkit daripada dia punya kedudukan. Study reveals kajian-kajian menunjukkan how and talk to each other. Bagaimana semut bercakap antara satu sama lain. Tengok lagi tuan-tuan ya. Ini daripada Times Online tuan-tuan ya, tahun 2009. Saya simpan sampai sekarang tuan-tuan ya. Times Online ini ialah akhbar di Britain tuan-tuan, yang versi online ya. Apa dia kata ya, Hills are alive with the sound of and talking to each other. Bukit-bukit bunyi ya, hidup dengan suara semut-semut bercakap antara satu sama lain. Jadi semut bercakap mengikut kajiannya tuan-tuan ya. Dan berita keluar lagi, and talk to each other. Dan saya petik dia punya berita daripada Times Online tadi tuan-tuan. Saya masukkan di sini, tuan-tuan boleh tengok. Kemajuan dalam audio teknologi membolehkan saintis menemui bahawa semut ada kebiasaannya bercakap antara satu sama lain dalam sarang dia. Kebanyakan semut-semut ini mempunyai washboard. Washboard ni macam dia punya bahagian yang gemuk di belakang, dipanggil abdomen ni tuan-tuan ya. Di bahagian abdomen kan
Semut ni ada 3 bahagian: kepala, thorax, di belakang dia itu dia sebut abdomen. Dekat abdomen tu tuan-tuan dia ada dia takik-takik macam washboard. Ataupun papan pembasuh. Zaman dulu sebelum ada mesin basuh kan tuan-tuan Kalau mak saya dia, arwah mak saya dia akan basuh tuan-tuan malam-malam basuh krek itu ada di bawah abdomen serangga. Using miniature microphone, dengan menggunakan mikrofon yang kecil dan pembesar suara yang boleh dimasukkan ke dalam sarang semut. Tuan-tuan tengok, para pengkaji mendapati bahawa Maharani semut boleh memberi arahan kepada para pekerjanya. Maharani qalat namlatun. Betul tak korang kata tuan-tuan? Cuma kita ni manusia tak tahu kan tuan-tuan Dan untuk tahu kita kena buat kajian. Bila dia buat kajian, betul Quran mengatakan bahawa semut bercakap. Rupa-rupanya semut ni memang betul-betul bercakap, dan yang memberi arahan adalah dia punya Maharani. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. Dia berkatalah seekor semut betina. Maharani lah tuan-tuan, ketua dia Maharani. Berkatalah seekor semut betina, masuklah kamu ke dalam sarang kamu. Itu arahan. La yatimannakum Sulaiman. Sulaiman tidak akan pijak kamu. Tuan-tuan Jadi saya tengok balik tuan-tuan, para Maharani dia boleh memberi arahan kepada para pekerjanya. Kita tengok ini washboard tuan-tuan yang ini washboard yang ada tuan-tuan dekat belakang dia sini tuan-tuan. Ini abdomen abdomen, sini thorax, sini dia punya kepala yang dikatakan washboard di sinilah tuan-tuan. Maaf ini saya tak tunjukkan belakang, panah sini kan, dekat belakang ni. Dia digesel-geselkan antara satu sama lain, dia keluar bunyi tuan-tuan Dia keluar bunyi. Para pekaji yang terkejut juga berjaya merakamkan Maharani semut bercakap dan mendapati bahawa serangga-serangga lain boleh meniru suara semut untuk memperhambakan semut. Tuan-tuan Maharani lagi sekali tuan-tuan Dan ini keluar dalam berita tuan-tuan Ini berita keluar yang menceritakan kisah semut bercakap tuan-tuan. Saya petik dia punya berita tadi tuan-tuan, dan saya tulis balik di sini tuan-tuan. Saya tulis tuan-tuan saya letakkan sini. Saya tunjukkan kepada jamaah tuan-tuan yang membuat kajian ni tuan daripada 3 universiti University Oxford. Tuan-tuan barangkali pernah dengar University Oxford Universiti dekat Itali dan Universiti Spanyol. 3 kumpulan pendidik bersinergi untuk membuat kajian tentang semut. Dan dia punya ketua penyelidik namanya Dr. Jeremy Thomas daripada Oxford. Apa yang saya buat tuan-tuan saya mencari laman web Dr. Jeremy Thomas ini di University Oxford. Saya dapat email dia dan saya hantar email kepada beliau tuan-tuan Ini dia punya Profesor Dr. Jeremy Thomas. Saya hantar email pada dia dan dia menjawab. Alhamdulillah dia jawab. Ini saya simpan sampai sekarang tuan-tuan, dah berapa tahun 11 tahun saya simpan dia punya jawapan email dia. Dia Mr. Arif kata dia, thank you for your message. Terima kasih di atas surat yang anda hantar with some of your fellow Muslim, yang mana ada di antara saudara seagama anda have also been kind enough, telah bermurah hati to send me. Bermurah hati, dia seronok tuan-tuan kita bagi maklumat pada dia. Dan apa yang saya hantar kepada beliau ialah ayat ini tuan-tuan. Saya perjelaskan ayat ini. Hatta iza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan naml ila akhir ayat. Saya terangkan apa makna ayat ini. Qalat namlatu, itu saya terangkan. Ini ialah semut betina. Dan semut betina itu memberi arahan. Dan kemudian saya hantar satu lagi ayat tuan-tuan yang seterusnya ayat 19 berbunyi
fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Fatabassara dhahikan min qawliha, maka tersenyum dan ketawa. Siapa dia? Sulaiman lah. Min qawliha, daripada kata-katanya semut betina itu. Qawliha, nanti ada qawliha. Kalau qawlihi lain. Qawliha makna kata semut betina. Ya, itu semut betina lah tuan-tuan. Mafi muskilah, tak ada masalah tuan-tuan ya, kalau kita belajar. Ya. Ayat-ayat Quran ni ya, kita tengok daripada sudut sains, subhanallah tuan-tuan. Apa yang Allah Taala ceritakan dalam Quran pasti benar. Tuan-tuan ya. Baik. Ini berita yang keluar dekat TVC NBC tuan-tuan ya. Ya, ini cerita pasal semut bercakap. Selalu dia kuat tu bunyi dia tu. Hari ni tak kuat pula. Tengok tuan-tuan ya. Ini saintis ini sebenarnya terkejut. Macam dia ni terkejut tuan-tuan ya. Adakah anda terkejut? Dia kata yes, kan terkejut. Tuan-tuan ya. Dan ini saintis ini sedang menjelaskan bagaimana semut bercakap. Tuan-tuan ya. Jadi apabila semut betina ini diganggu, contohnya tuan-tuan ya, diancam ya, dengan sesuatu yang memang semut betina ini memang takut, dia mengeluarkan bunyi. Bunyi itu direkam dan dimainkan kembali tuan-tuan. Dan apabila dimainkan kembali dengan suara yang agak kuat tuan-tuan, semut-semut pekerja ni dia bangun dan keluarkan dia punya mandibles. Mandible maknanya bahagian yang keras tuan-tuan untuk bertarung. Maknanya dia faham itu adalah suara meminta tolong. Nah, macam ni tuan-tuan. Okey tuan-tuan, ada sikit lagi. Jadi tuan-tuan, memang kita tak faham bahasa semut. Nabi Sulaiman AS faham bahasa semut. Bahkan Nabi Sulaiman seperti mana yang diceritakan dalam Quran, dia faham bahasa binatang yang terbang, tuyul, termasuk bahasa burung tuan-tuan, bahasa burung. Rupa-rupanya tuan-tuan, ya, bahasa yang digunakan oleh semut ini yang dipanggil clicking sound ini tuan-tuan, atau distradation dalam bahasa Inggeris, ada persamaan dengan ya bahasa orang-orang di padang pasir Kalahari. Ya tuan-tuan ya. Orang San, S-A-N-S. Tuan-tuan ya, internet tu S-A-N-S, Sans. Ini orang-orang di padang pasir Kalahari. Ya, sebelum ya mereka menggunakan fenologi dia, apa ni, phone dan semua macam kita ni, mereka gunakan bahasa clicking ya, daripada tuan-tuan ya. Kita tengok ini cikgu dia sedang mengajar bunyi ya bahasa orang Sans ya. Saya lajukan dia tuan-tuan. Ini dia punya contohnya tuan-tuan ya. Ada 4 bunyi orang Kalahari ini tuan-tuan. Dan satu video tuan-tuan yang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan ya. Tuan-tuan tengok ni. Tapi dia punya bunyi dia tak kuat tuan-tuan, tengok ya macam mana saintis ini dia terkejut. Dia membuat kajian dan tuan-tuan perhatikan ni semut. Dia sedang berkomunikasi dengan suara.
Ni saintis yang berjambang putih itu saintis tuan-tuan. Okey tuan-tuan Subhanallah tuan-tuan saya nak tunjuk benda ni pada tuan-tuan supaya tuan-tuan dapat melihat betapa samut ini mengeluarkan bunyi yang ada maksud. Ini satu tuan-tuan. Ini semua suara semut tuan-tuan. Jadi apa yang conclusionnya tuan-tuan untuk kuliah malam ni ialah pertama sekali Allah Ta'ala ceritakan sesuatu tentang alam. Kita boleh kaji, kita boleh siasat. Dan apa yang Allah Ta'ala sebut tu memang benar. Tuan-tuan Dan begitulah tuan-tuan dalam Quran insya-Allah pada masa akan datang saya akan ceritakan tentang lebah, tentang labah-labah, tentang lalat tuan-tuan yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran tu tuan-tuan boleh kaji dan kita dapati apa yang Allah Ta'ala sebut tu benar berlaku. Ya tuan-tuan Jadi mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi nanti insya-Allah taala tuan-tuan dan saya akan ceritakan kisah tentang perkara lain seperti laba-laba atau lebah. Jadi tuan-tuan sebelum saya tutup, biasa saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan saya ada menulis buku memang saya bawa selalu tuan-tuan Ini buku berkaitan dengan sunnah nabawiyah. Tuan-tuan mukjizat saintifik dalam sunnah Nabi. Tuan-tuan. Harganya RM20 tuan-tuan Yang ini tentang kehebatan susunan Quran, termasuk bagaimana susunan surah-surah Quran itu mengasaskan khat Allah dan Muhammad. Tuan-tuan saya dah bawa dulu. Yang ini tentang puasa, bagaimana Nabi SAW menyebut sumu tasrihu, puasalah kamu nanti kamu akan sihat. Bagaimana puasa ni sebenarnya boleh menguatkan sistem imun kita tuan-tuan. Jadi sistem imun orang yang berpuasa itu bertambah kuat. 3 hari berpuasa dia boleh membina keseluruhan sistem imun yang rosak tuan-tuan. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, ini buku yang terakhir yang saya tulis tuan-tuan tentang Isra Mi'raj, perbandingan di antara Al-Quran, hadis dan sains. Jadi kalau tuan-tuan berminat nanti saya akan jelaskan ni satu persatu nanti insya-Allah. Tuan-tuan boleh hubungi saya dekat sini boleh WhatsApp kat saya ataupun dekat kereta saya bawa sikit tuan-tuan. Jadi sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.